Alhamdulillah, kita sampai ayat 58 dari surah At-Taubah, menyambung kuliah yang lepas, ayat 58 surah At-Taubah. Perhatikan ayat Al-Quran betul-betul ya. Dan di antara mereka ada orang yang mencela kamu tentang bahagian zakat. Jika mereka diberi bahagian daripadanya, mereka bersenang hati. Jika mereka tidak diberi padanya, serta-merta mereka menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh reda dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kepada kami sebahagian dari kurnia-Nya. Demikianlah dengan Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentu yang demikian itu adalah lebih baik untuk mereka. Ulang balik surah At-Taubah ini tidak dimulakan dengan Bismillah. Satu surah yang tidak dimulakan dengan Bismillah. Ingat, kita masih lagi dalam surah At-Taubah membincangkan mengenai perang Tabuk yang Rasulullah pimpin, yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Ketika itu orang-orang munafik menjadi gangguan yang cukup besar, sehingga Allah rakamkan PL-PL orang munafik di dalam Al-Quran surah At-Taubah ini dengan terlalu banyak, kerana perjalanan perang terlalu jauh, musim panas, menghadapi tentera Rom yang besar. Sebagian orang-orang Islam juga tidak mau ikut pergi. Yang menjadi masalah yang besar lagi satu adalah orang-orang munafik. Tengok, Allah rakamkan di dalam Al-Quran ciri munafik yang ada di dalam Al-Quran ayat 58. Di antara mereka ada orang yang mencela kamu tentang bahagian zakat. Jika mereka diberi bahagian kepadanya, mereka bersenang hati. Bila dia tidak dapat, serta-merta mereka marah. Cuba tengok Al-Quran ayat Arabnya. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqah. Dia tidak sebut zakah. Dia tak sebut zakat, tetapi sedekah. Tapi dalam terjemahan dipanggil sebagai zakat. Berarti sedekah adalah untuk orang-orang yang fakir, miskin dan asnaf 8 yang Allah akan sebut. Kalau kamu tidak berhak, kamu tak termasuk dalam orang-orang yang berhak menerima zakat, jangan kamu ambil hak orang lain. Jangan kamu ambil hak orang lain. Kalau awak memang tak layak, jangan ambil hak orang lain. Kadang-kadang projek BRIM, contohlah, ini contoh. Untuk orang pendapatan kurang 3.000, gaji awak lebih 3.000, kamu jangan ambil. Ini rumah murah untuk pendapatan kurang daripada 2.000, awak gaji lebih, jangan ambil, sebab kamu mengambil hak orang lain. Jangan suka meminta-minta. Jaga maruah awak, jangan suka meminta-minta. Jaga maruah, jaga jati diri kamu. Kalau dia dapat BRIMKA, bantuan apa dia suka. Bila dia tak dapat, mula. Jangan. Alright. Jaga diri awak daripada sifat meminta-minta. Cuba awak lihat ayat 274 surah Al-Baqarah 273. Jaga diri kamu dari sifat meminta-minta. Tengok ayat 273. Berinfaklah kepada orang fakir yang terikat di jalan Allah. Ini orang yang berjuang untuk agama. Kalau ada harta, utamakan mereka. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang kaya kerana memelihara diri dari meminta-minta. Orang yang ada agama, dia akan memelihara diri dari meminta-minta yang bukan hak kamu. Jangan suka meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Orang beriman sentiasa tahu keadaan jirannya, masyarakatnya, yang sentiasa menjaga daripada sifat meminta-minta. Kita tahu dia susah walaupun dia tak meminta-minta.
Kamu kenal mereka dengan lihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang lain dengan mendesak. Ini tabiat orang yang beriman, walau susah macam mana sekalipun. Elakkan diri dari menadah tangan. Biasakan tangan kamu di atas. Sentiasalah memberi walaupun sedikit. Jangan sekali-kali cuba elakkan kamu menadah yang bukan hak kamu. Faham? Tapi kalau gaji bulan-bulan, awak boleh minta, itu hak awak. Bonus bukan. Awak tak boleh minta-minta sebab bonus bergantung dengan bos, tapi gaji hak kamu. Tapi kalau awak tak ambil, bagus juga. Alright. Now, tabiat orang beriman, dia tidak akan meminta-minta. Apabila Rasulullah SAW ditanya apa yang dimasukkan dengan meminta, dengan mendesak, Rasulullah bersabda, kalau ada satu upik di tangan kamu, kemudian kamu meminta orang lain, itu sudah dikira mendesak. Maksud dia, kalau ada duit RM1 lagi dalam kocek awak minta orang lain, itu sudah dianggap sebagai mendesak. Ini takwilan hadis. Maksud dia, jaga jati diri, jangan suka meminta-minta, apatah lagi mengambil hak orang lain seperti orang munafik. Faham? Rasulullah SAW tidak memakan duit sedekah. Tengok wamin perkataan ni kan. Waminhum tadi, dan mereka meminta-minta, dan di antara mereka ada orang yang mencela bahagian zakat, sedekah. Kalau kamu dibagi sedekah, kamu jangan ambil sedekah hanyalah untuk fakir, miskin dan asnaf yang 8. Kamu jangan ambil. Kadang-kadang tapi kita dah kebiasaan, ini sedekah. Kalau orang yang warak, kalau ada orang memberi dikatakan ini sedekah, kamu jangan makan, ambil, kasih orang. Awak tahu tak Salman Al-Farisi? Pernah dengar Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi ini adalah anak orang kaya di Parsi, Iran. Dia duduk di kawasan ladang yang luas, tapi istana dia besar. Dia tak dibenarkan keluar. Satu masa dia keluar daripada istananya, menemui pekerja ladangnya yang beragama Nasara, Kristian. Okey, dia menyembah api, Zoroaster. Kemudian pekerjanya agama Nasara. Dia tertarik, lalu dia duduk sampai petang lewat malam, baru balik ke rumah. Ayahnya marah, lalu tidak dibenarkan lagi keluar Salman daripada istananya, kawasan rumah besarnya. Kemudian secara senyap-senyap, Salman keluar lari meninggalkan keluarganya, mengikut pekerja orang-orang Kristian balik ke Syam, meninggalkan Parsi, pergi ke Syam, kawasan Nasara, agama Nasara, agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa AS. Salman berguru daripada satu padri ke satu padri. Sampailah padri yang tua yang terakhir, dia kata, aku tak tahu ada padri lain yang boleh mengajar kamu, tapi ketahuilah bahawa Nabi akhir zaman yang tersebut dalam kitab Injil itu sudah hampir tiba masanya. Tandanya, awak carilah dia. Tandanya dia dilahirkan di tempat yang banyak pokok kurma dan dia tidak memakan sedekah. Itu tanda dia. Apabila terdengar Rasulullah lahir di Mekah, Salman membayar orang untuk membawanya ke Mekah. Tapi Salman ditipu, lalu dijual di Madinah kepada petani Yahudi. Apabila Rasulullah SAW datang ke Madinah, Salman secara sembunyi-sembunyi memberi Rasulullah dengan satu wasak kurma. Wahai Muhammad, ini adalah sedekah dariku. Rasulullah ambil, tapi Rasulullah tak makan, diserahkan kepada sahabatnya. Kata Salman, betul, dia ada ciri. Hari lain, Salman datang lagi dengan satu wasak kurma. Wahai Muhammad, ini adalah hadiah dariku. Rasulullah ambil lalu memakan. Maka jelaslah itu adalah
Rasulullah tidak makan benda sedekah. Kamu pun jangan makan benda sedekah kecuali kalau kamu termasuk dalam 8 asnaf. Kata orang Melayu kadang-kadang tak faham sedekah mana hadiah. Sedekah adalah untuk orang-orang fakir, miskin, amin dan sebagainya. Tapi kalau kamu termasuk orang yang mewah macam kamu, KFC, Astro semua makan, tak boleh tak layak untuk dapat. Okey, alright. Jadi Salman Al-Farisi masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengata, mohonlah merdeka daripada tuanmu. Ketua Yahudi ini mengatakan, boleh, aku boleh merdekakan kamu dengan syarat kamu menanam 3.000 pohon kurma. Lalu Rasulullah bersama dengan orang-orang Islam lain membantu menanam kurma sebanyak 3.000 pohon untuk merdekakan Salman. Sebab itu awak ketemui sekarang orang katakan ini kurma Nabi ataupun ajwa. Sebenarnya asal cerita adalah Rasulullah menanam pokok kurma membantu Salman untuk merdeka dari Yahudi. Tapi yang ada sekarang bukan kurma Nabi. Ini orang Arab mana Badui tanam tak tahu. Dicakap je. Tapi kalau orang asing ni barangkali ni Nabi benih-benih boleh juga lah, tak ada. Kadang-kadang terpengaruh. Kurma yang sama, orang kurma lain 50 rial, dia sampai 120 rial. Orang nak beli, boleh. Okay? Tak jadi masalah. Timbulnya kurma Nabi. Jadi kamu jangan makan benda sedekah kecuali kalau kamu masuk dalam asnaf 8. Faham? Jangan pergi mana-mana suka-suka minta sedekah. Sedekah adalah untuk orang yang betul-betul berhak menerimanya. Allah bagi nikmat macam-macam, awak duduk tempat aircon, kerja baik macam ni, jaga jati diri. Lihat ayat 60. Sesungguhnya innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin. Lagi sekali, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang fakir, miskin, amil, para mu'alaf. Tengok dia sebut zakat. Sebenarnya daripada perkataan Arabnya bukan zakat tetapi adalah sedekah. Sedekah. Awak jangan makan duit zakat. Tak boleh kecuali awak masuk yang asnaf 8 sahaja. Zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang yang betul-betul susah, orang miskin. Orang yang miskin, papa. Yang tadi papa kedana, jadi papa. Amil, pengurus zakat, orang yang menguruskan zakat boleh mengambil sebahagian. Bukan mengambil zakat, mengambil, menguruskan, membagikan, sebab dia termasuk dalam amil, menguruskan. Kadang-kadang dia ni amil cuma pungut zakat je, bukan. Amil berarti menguruskan segalanya. Para mu'alaf yang dipujuk hatinya, orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf yang baru masuk Islam. Rasulullah membagi 100 ekor unta kepada Abu Sufyan yang baru masuk Islam, Ikrimah, Abu Jahal, Muawiyah, Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris, Mu'atib, orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi sedekah untuk orang memujuk baru masuk Islam. Faham? Awak jangan ambil kecuali kamu termasuk. Okay? Untuk merdekakan hamba, untuk memerdekakan hamba, hamba saya, bukan hamba Abi. Orang yang berhutang, orang berhutang berhak untuk mendapatkan sedekah zakat. Bukan hutang mewah. Ini banglo aku hutang banyak lagi, aku boleh pergi zakat, banyaklah kau. Ini masjid aku ni, aku baru hutang lagi. Bukan. Hutang yang masukkan kat sini hutang untuk hidup je, suka dia je. Ini hutang PTPTN. Dulu aku belajar kat kolej swasta kat Cambridge, tolong bayar hutang aku. Nawi tak masuk. Hutang masukkan sini adalah hutang untuk hidup. Orang mesti faham. Tadi kan cakap jangan minta-minta, hidup sederhana. Yang awak belajar kat kolej dah tahu duit. Orang kaya suka dia, duit banyak. Nak belajar kat London ke nak suka dia. Yang awak ikut macam orang kaya pasal batu hutang di sini, batu minta duit zakat. Jangan. Okey, zakat untuk orang hidup, untuk hidup je. Makan, pakai, rumah seadanya. Bukan makan kat Starbucks. Ini barang boy, dapat duit zakat makan kat Starbucks. Jangan. Okey, orang untuk hidup je. Utamakan tu. Jaga jati diri. Okay?
untuk jalan Allah fi sabilillah. Nah, ini macam-macam. Orang ambil kesempatan saja. Orang munafik je ambil kesempatan. Ini untuk belajar fi sabilillah. Ini belajar tarian, tari, menari. Ini nak tak duit zakat. Ini belajar ni fi sabilillah ni. Tarian, tari, belajar sekolah tari, menari. Uji bakat lah, apa benda lah. Ini fi sabilillah. Tengok betapa lemahnya iman. Masing-masing mengulas masing-masing. Seorang Allah, bapanya dekat Johor, maknya dekat Kelantan. Bapanya minta zakat Johor, maknya minta zakat Kelantan. Anaknya pergi kat Europe duit tu. Berarti saya lah, kalau awak ada boleh channel bayar Astro, awak tak layak untuk benda-benda ni. Awak boleh gunakan RM100, RM200 untuk benda bazir, tak layak. Pada dapat saya lah, itu istiadat saya. Faham? Handphone mahal-mahal, tak tahu malu. Bawa Mercedes minta duit beli. Right? Untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan itu sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Orang yang putus dalam perjalanan, dia mungkin orang kaya daripada Indonesia, sampai kat sini kena rompak, kena ragut, kredit kad hilang, dia tak boleh balik. Kewajipan badan untuk menyediakan kewangan sepatutnya disediakan, sebab dia ni untuk balik tersangkut dalam perjalanan. Okay, nak balik Kelantan, Terengganu, Perlis dan sebagainya. Tapi ada hamba Allah tak tahu malu. Bang, hilang dompet bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Lusa datang balik, bang, hilang dompet lagi bang. Itu lain cerita, itu nak melangkung je. Alright? Awak nilai sendiri, okay? Jadi ini adalah penerima zakat. Allah sebut ada 8 asnaf. Okay? Hanya 8 orang ini yang boleh makan sedekah. Kalau kamu tidak termasuk dalam 8 orang ini, kamu tidak. Jangan sekali-kali jangan sekali-kali awak memakan. Faham? Jaga maruah, jaga jati diri. Malu untuk menadah tangan dekat pusat zakat. Jangan tak tahu malu. Okay, biarkan orang yang lebih susah untuk memerlukannya. Allah sebut 8 orang, tapi tidaklah asnaf zakat ini dibagi kepada 8. Ni ada juga amil bising. Tengok, sekarang ni tak ada hamba. Sepatutnya zakat ni bagi 8, amil dapat 1/8. Amboi. Oleh kerana hamba tak ada, sekarang patutnya bagi 1/7 lagi besar. Amboi. Jangan. Sebab Allah hanya sebut 8 keutamaan fakir, miskin dahulu. Keutamaan adalah fakir dan miskin dahulu, amil kemudian. Itu sebabnya digunakan ayat Al-Quran. Dan akan dibakar di dada mereka, lambung mereka, punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah apa yang kamu simpan selama ini. Dan hubungi kami, zakat rika, zakat bla 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 bla. Sebab dia dapat bagian. Ini pun ada orang macam itu. Okey, yang pasti zakat adalah untuk 8 asnaf sahaja. Jaga maruah, jangan suka menadah. Biasakan tangan di atas, jangan menadah. Jaga jati diri kamu. Cuba lihat ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. 103 surah Taubah mengenai zakat juga. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan doakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi tenteram jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perkataan ambillah zakat, ambillah zakat, seolah-olah ayat ini suruhan kepada pemerintah ambil untuk ambil. Nak kata paksa itu tidak, tapi lebih kurang separuh paksa. Ambil zakat. Kita tak ada sampai ke tahap itu, cuma ulasan. Jadi tidak heranlah ketika Abu Bakar Al-Siddiq
jadi amir, menggantikan Rasulullah sebagai ketua orang yang beriman. Apabila kabilah Sa'labah tidak mau bayar zakat, Abu Bakar hantar mata pedang sahaja. Pancung. Faham? Sebab susunan ayat, ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka. Sebab memang tabiat manusia itu bakhil. ESB, ESN 8%, 9%, 10%. Zakat 2.5% pun tak nak bayar. Tabiat manusia. Dulu, kini dan selamanya. Kecuali orang yang beriman. Faham? Jadi perkataan ambillah zakat sebagian harta mereka, seolah-olah itu satu perintah. Ambil secara separuh paksa. Kat Malaysia ni tak ada tahap itu. Faham? Dan lagi satu, kita lihat zakat ini tidak disebut bahagiannya berapa persen yang wajib dizakatkan. Dia hanya berpandukan dengan sunnah Rasul dan juga istihad ulama sahaja. Tidak disebut zakat 2.5%, tidak. Sunnah Rasul saja yang mengatakan zakat 2.5%. Ketika utusan Rasulullah pergi ke Yaman, Rasulullah mengatakan ambil 10% daripada tanaman, hasil tanaman 10%, ternakan 10%. Tetapi tidak ada nas. Jadi kalaulah ada ulama mengatakan jumlah persen ini berbeza, awak jangan heran. Dulu tak ada zakat pendapatan, sekarang dah ada pula. Jangan heran sebab Allah tak sebut zakat apa. Cuma pendapat Rasul, istihad Rasul, sunnah Rasul, zakat 2.5%. Kalau ada orang istihad kata zakat mesti lebih, itu barangkali boleh. Tetapi lebih baik kita ikut sunnah Rasul, zakat 2.5%. Zakat pendapatan sebab tidak disebut di dalam Al-Quran berarti boleh, tak jadi masalah. Kalau ada ulama mesti begitu pun tak jadi masalah bagi saya lah. Sebab Allah sebut zakat. Zakat ringkas, zakat apa itu pendapat ulama ataupun sunnah Rasul. Tak ada di rakam Al-Quran yang ada zakat perniagaan. Tak ada, zakat perniagaan pun tidak disebut. Tidak ada dalam Al-Quran zakat perniagaan ke zakat 2.5% pun tidak ada dalam Al-Quran. Sunnah Rasul saja. Hol pun tak ada dalam Al-Quran. Jadi orang kata tiap bulan bayar zakat potong gaji pun tak jadi masalah. Tidak ada nas yang kita berhak untuk menafikan ada zakat pendapatan. Saya tak berani menolak sebab tak ada nas. Okey, ayatnya hanya zakat. Okey. Ambillah zakat sebahagian harta mereka, sebahagian bukan semua. Jangan orang gaji ambil 100% gaji. Okey. Dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Tengok ayatnya, zakat membersihkan dan mensucikan. Apa-apa juga yang awak boleh takwilkan. Membersihkan jiwa, membersihkan harta, mensucikan jiwa, harta, mensucikan kepada masalah penyakit masyarakat. Apa juga yang awak boleh takwilkan, zakat memang boleh membersihkan dan mensucikan. Masalah-masalah masyarakat penyakit, masyarakat penyakit masyarakat minta sedekah dan sebagainya. Dia pun boleh ditakwilkan sebab ayat Al-Quran zakat memang membersihkan dan mensucikan. Jiwa ke apa tak kisah. Okay? Dan doakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu adalah menjadi ketentraman jiwa mereka. Doakan kepada pembayar zakat hukumnya wajib. Sebab itu adalah perintah dari Allah. Kalau ada kamu sebagai amil, kalau ada orang bayar zakat fitrah, zakat apa, wajib doakan mereka. Kadang-kadang doa yang telus. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada engkau, banyak nampak zakat. Itu lebih telus. Ataupun mudah-mudahan Allah pelihara engkau daripada sifat bahir, mudah-mudahan awak niaga laris tahun depan. Zakat itu doa telus. Tetapi untuk mengelakkan daripada orang lupa, jadi kat pusat Islam ada standard doa dia lah. Kau bayar zakat dia, Pak Imam pun baca Bismillahirrahmanirrahim, amin, 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 supaya orang tak lupa. Tapi kadang-kadang doa yang tulus itu lebih baik. Tahu?
Kadang-kadang Pak Imam dengan bayar zakat dia wah baca terus doa. Bukan itu dah standard, boleh juga. Tapi yang doa lebih. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Tengok sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Seorang niaga kaya, duitnya banyak, ni nak keluarkan zakat ni 10,000 ni. 10,000. Orang mana tak sayang, innal insana khuliqan halu'a. Memang fitrah manusia itu memang keluh kesah lagi bakhil. Nak keluarkan banyak ni, berubah kalau tambah lagi cash kan. Jadi doa itu sendiri memberi ketentraman. Alhamdulillah. Kecuali ada 7-8 syarat dalam surah Al-Ma'arij sana, orang yang dihindarkan oleh Allah dari keluh kesah dan juga bakhil. Jadi doa itu penting. Kalau kamu dapat sebagai amil mendoakan orang yang membayar zakat, itu adalah suatu yang diwajibkan. Faham? Faham? Ada apa nak tanya mengenai zakat? Tengok ayat 75 surah At-Taubah. Balik pada surah At-Taubah ayat 75. Dan di antara mereka ada orang yang berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian kurnianya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Ini biasa. Kalau aku kaya, wah macam-macam janji ni. Tahu? Ni ramai orang macam ni. Kalau aku kaya, aku nak sedekah. Kalau aku kaya, aku nak buat ni, aku nak sedekah itu, nak ni. Gaji masa tu 1,000. Tambah tak perasan, gaji makin tambah. Sama je. Jangan. Kadang-kadang munafik cerita, bila belum dapat bukan main. Dulu kereta gaji kecil boleh bawa kancil. Bila gaji besar, hutang lagi besar. Gaji kecil, hutang besar. Gaji besar, hutang lagi besar. Sampai bila nak sedekah? Jangan. Hidup dengan tanah. Masa tak dapat, doa ya Allah nak kaya ya Allah. Ni cerita orang munafik. Di antara mereka ada orang yang berikrar, bersumpah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian kurnianya kepada kami, pasti kami akan bersedekah, pasti kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah berikan kepada mereka sebagian daripada kurnianya, mereka kikir, bakhil, lagi kaya lagi bakhil dengan kurnia itu dan berpaling, sombong. Ingatkan Al-Quran, dulu masa susah sanggup dengar Quran. Bila dah kaya sibuk dengan harta, berpaling daripada peringatan Al-Quran. Dah kaya, jangan, Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Allah menimbulkan kemunafikan dalam hati mereka pada satu waktu sehingga mereka menemui Allah, kerana mereka akan memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan dahulu. Masa susah bukan main dia. Allah, kalau aku dapat harta, aku macam-macam sumpah dia. Bila dah dapat, macam-macam. Tengok Dan kerana mereka selalu berdusta, tidaklah mereka tahu bahawa Allah mengetahui rahsia. Malam-malam sedekah, ya Allah, aku nak kaya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kaya aku jadi sedekah nanti, Allah mengetahui. Bisikkan mereka dan bahawasanya Allah mengetahui segala yang baik. Allah mengetahui segala yang baik. Alright. Yang lain nak baca sendiri, tapi kita teruskan ayat 79. Kita masih lagi mengulas orang-orang munafik mengenai surah At-Taubah yang turun pada tahun ke-9 Hijrah ini. Tengok ayat 79. Orang-orang munafik itu orang-orang yang mencela orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk sedekah selain sekadar kesanggupannya. Maka orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dengan
untuk dengan dan untuk mengazab dengan azab yang pedih. Orang munafik mencela orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang yang tidak memperoleh untuk sedekah selain sekadarnya. Begini, ketika nak perang Tabuk ni, ramai orang memberi sedekah. Abu Bakar sedekahkan segala hartanya, Sayyidina Umar separuh, Sayyidina Osman 400 ekor unta, 3,000 ekor kibas. Apabila Abdurrahman bin Auf menderma dengan jumlah yang banyak, bersama seorang lagi menderma dengan 100 wasak kurma. Apabila nampak Abdurrahman dan juga orang yang banyak 100 wasak kurma ini, orang munafik kata apa? Oh, dia ni riak, dia tunjuk-tunjuk. Kemudian ada datang hamba Allah pula yang dia mampu hanya wasak kurma je, 1 wasak je. Digelakkan, ada ke orang nak sedekah cuma 1 wasak kurma? Untuk apa? Ini dasar orang munafik. Melihat orang sedekah banyak, dia kata riak. Menjak orang tunjuk depan, wah tengok cek besar-besar, dia sendiri tak sedekah pun. Bila orang derma sedikit, ada ke sedikit? Ciri-ciri munafik. Alright? Suka tidak nak riak benda tu antara dia dengan orang. Orang tu ikhlas dengan kemampuan. Abdurrahman bin Auf dengan hartanya, Allah dengan 100 wasak. Oh, sombong. Bila ada orang cuma wasak, digelakkan. Oh, dah sampah. Ciri munafik. Kamu, ada orang yang memang tak mampu untuk kamu mohon ampun bagi mereka atau tidak mohon ampun bagi mereka, sama saja walaupun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu kerana mereka kafir kepada Allah Rasulnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kamu mohonkan ampun ataupun tidak, Allah tidak sama saja walaupun awak mohon ampun 70 kali. Kalau ada orang munafik, awak mohonkan ampun sama je, tak mohon ampun pun sama. Apabila ayat ini turun, pada tahun ke-9 matilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Awak tahu tak Abdullah bin Ubay bin Salul? Bapa munafik. Dia yang menyebabkan turunnya surah Al-Munafikun. Dia yang melaga-lagakan orang Ansar dan Muhajirin ketika balik daripada perang Al-Muqtalib tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-9 Abdullah bin Ubay mati. Rasulullah diberitahu Abdullah bin Ubay mati. Rasulullah hendak sembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Apabila Rasulullah nak sembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay, Sayyidina Umar tampil ke depan. Wahai Rasulullah, jangan kau sembahyangkan jenazah ini. Dia ini munafik. Dia menyebabkan turunnya surah Al-Munafikun. Dia melaga-lagakan orang Ansar dan orang Muhajirin. Rasulullah kata, biarkan aku, jangan kamu halangi aku. Memang ayat Al-Quran, kamu mohon ampun ataupun tidak, walaupun kita mohon, Allah tidak akan ampuni. Tapi kalau Allah ampuni, jadi jangan kamu halang aku daripada menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Sayyidina Umar cuba juga, jangan Rasulullah, sebab ini adalah orang munafik. Lagi sekali, jangan kamu halang aku nak sembahyangkan. Nak ampuni atau tidak kerja Allah, aku hanya memohon. Rasulullah bersabda. Lalu Sayyidina Umar ke tepi, Rasulullah SAW terus menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Selepas sembahyang, turun ayat 84 surah yang sama. Tengok ayat 84. Dan janganlah kamu sekali-kali sembahyangkan jenazah orang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, mereka mati dalam keadaan fasik. Ayat ini turun sesudah Rasulullah menjalankan salat jenazah kepada Abdullah Ubay. Jadi sesudah itu Rasulullah tidak menyembahyangkan jenazah orang munafik. Faham?
Jadi kalau baca sejarah mengatakan Nabi sembahyangkan jenazah, iya, sebab sebelum turun ayat yang ke-84, ayat 80 tadi dijarakkan dengan sembahyang jenazah. Faham? Jadi selepas turunnya ayat ini, maka Rasulullah tidak lagi menyembahyangkan jenazah orang munafik. Dan kamu pun, kalau ada orang munafik mati, kamu jangan sembahyangkan jenazahnya, jangan kamu doakan ampun untuk mereka, walaupun bapa kamu sendiri. Jangan sembahyangkan jenazah. Okay? Haram sembahyangkan sebab dia adalah jelas dari Al-Quran. Kalau kamu tahulah, kalau kamu tak tahu apa nak buat. Mana kita tahu orang tu munafik tak munafik? Sebab dia dalam nifak dalam hati. Kalau awak tak tahu, tak payah. Tapi kalau awak tahu, awak jangan sembahyang. Contohlah, munafik apa? Orang yang bersumpah dengan sumpah-sumpah bohong sebagai perisai. Orang pakai sumpah nama Allah sebagai perisai. Ayatullah, Ruhullah, ambui, Nasrullah, Hizbullah. Ini Al-Sya'al Maulana Al-Huda. Ini tak payah. Kau tak payah sembahyangkan. Orang yang merasa mulia sangat. Macamlah dia itu macam Allah sama. Ruhullah, ambui. Orang yang bohong atas nama Allah. Banyak kali bomoh, ustaz, awak jangan. Jual air. Air campur kemenyan. Anak jadi pandai, orang tak percaya. Itu namanya bohong. Tapi apabila disebut air campur kemenyan, kasih minum, insya-Allah anak boleh pandai. Dekat situ dia bohong atas nama Allah. Di situ ada ciri munafik. Jangan sembahyangkan. Sebab dia bohong atas nama Allah. Faham? Ni ayat 40 juzuk dibaca oleh imam muda. Kalau imam tua kadang-kadang nyanyok. Kalau simbah tempat niaga laris boleh kaya. Yang tukang baca masih terkial-kial cari kerja nak jadi mutawif dengan Andalusia. So dia bohong atas nama Allah. Katakan ayah awak sih, katakanlah bomoh, malam-malam awak nampak dicocok 3 jarum dekat telur dah direndam dekat cuka. Cocok 3 jarum tutup dengan lilin. Ni telur rendam cuka, cocok dengan jarum dengan dakwat merah, tutup dengan lilin. Besok lai tamplong. Kalau awak nampak ayah awak sendiri, saudara awak sendiri pun, maka jangan sembahyangkan jenazah. Faham? Faham? Sebab dia menipu atas nama. Haram sembahyangkan. Mandi kapan tanam boleh. Mandi kapan tanam boleh. Bapa awak mandikan tanam, orang sembahyang seperti awak tak? Faham? Itu peraturan dari munafik. Jangan kira orang, tak kira orang itu Syiah ke, orang itu Sufi ke, mazhab Syafi'i ke, Wahabi ke, Salafi ke. Kalau ada ciri munafik, awak layan seperti munafik. Jangan doakan mereka. Jangan baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Sebab itu perintah dari Allah. Faham? Faham mengenai munafik? Ada apa yang tak faham? Kita sudah mengulas mengenai munafik. Jangan harta benda dan anak-anak mereka menarik hati kamu. Jangan tertarik dengan harta benda mereka. Ini rumah besar, rumah besar. Okey? Jangan tertarik. Ini Darul apa? Darul Uta ke, Darul Tamar ke, Darul Sipah ke, benda ke. Awak jangan heran. Jangan sekali-kali kamu tertarik dengan harta benda mereka. Jangan tertarik dengan anak-anak mereka. Jangan kahwin dengan anak bomoh. Jangan kahwin. Bomoh dulu tahu malu ke? Bomoh dulu tahu malu. Rumahnya ceruk, ujung kampung, gelap-gelap. Mana Pak Bomoh ujung? Dia tahu dia bohong. Dia tahu anak dia pun tak pandai. Anak dia ngok juga. Dia tahu dia tak kaya mana. Dia tahu, bukan tak tahu. Dia tahu malu. Tapi bomoh sekarang dah tak tahu malu. Ini bomoh VVIP. Cari kapal pakai terupung bulu. Ambui, tak tahu malu. Dia bohong tapi dia tak tahu malu. Sebab ramainya orang yang jahil. Kamu jangan. Jangan harta benda dan anak-anak mereka menarik hati kamu.
Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Okey, sesungguhnya Allah akan mengazab dengan dunia, dekat dunia, mereka di dunia, dekat dunia ni, harta dengan anak-anak. Kalau tengok ni, cuba perhatikan, sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak. Dekat dunia lagi awak tengok kesudahan para bomoh ni ataupun orang-orang munafik, dia akan melarang. Awak perhatikan, sebab itu janji Allah, Allah akan mengazab dengan anak-anak dan juga harta benda mereka. Jangan kahwin dengan anak bomoh. Dah kahwin nanti kena santau dengan bapa mertua kau, baru kau tahu. Right? Dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Keadaan kafir. Itu adalah perintah dari Allah. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai zakat dan juga ciri-ciri munafik yang Allah rakamkan di dalam surah At-Taubah ini, dan hak-hak munafik yang kita mesti jaga. Yang pertama, mereka itu awak tak perlu katakan dia ni munafik. Tak perlu. Awak tak perlukan orang Syiah ni munafik, ini mazhab Wahabi ke apa ni munafik, tak perlu. Awak layan aja seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Okey, faham? Jangan doakan mereka, jangan doakan keampunan, jangan sembahyangkan jenazah dia, jangan tertarik sekali-kali harta benda dan anak-anak mereka. Faham? Itu adalah hak yang wajib kita berikan kepada orang munafik. Jangan heran mengaku mereka, aku ahli sunnah. Okey, tak heran. Sebab kita lihat apa yang mereka perempuan. Sekadar mengaku ahli sunnah wal jamaah, acong apik di jalan semua boleh. Apa hukum GST? Apa hukum GST? Cukai. Kerajaan ada hak untuk mengambil. Tak jadi masalah. Tidak ada larangan untuk kerajaan mengambil. Cuma dalam surah An-Nisa, kerajaan adalah adil. Okey, dan berikanlah pemerintah itu kepada haknya. Pilih orang yang berhak memimpin. Tapi apabila dia memimpin, dia hendaklah berlaku adil. Kalau dia memang untuk negara, ambil negara, harta negara untuk negara, tak jadi masalah. Itu setengah-setengah tak kata GST ni haram sebab orang Islam ada zakat. Tapi GST ni untuk bukan Islam, itu orang Islam tak pernah bayar GST. GST lain, zakat lain. Zakat lain, tak jadi masalah. Biasa zakat pun dikecualikan daripada cukai pendapatan. Itu cuma pengulasan. Daripada dasarnya tidak salah. Saya tak nampak salahnya kerajaan mengambil hak untuk rakyat, mengambil sebagai untuk rakyat. Tak ada nas yang boleh disandarkan mengharamkan kerajaan mengambil GST. Tidak, saya tak tahu. Tidak ada nas lah. Itu cuma ulasan ni. Kadang-kadang dia kata, kadang-kadang ulasan ni tak pernah. Merokok haram sebab sakit bara. Patutnya McDonald, KFC juga haram sebabkan darah tinggi, kencing manis. Nah, itu cuma ulasan saja. Tidak ada nas yang mengharamkan rokok. Bukan aku suruh rokok, pada rokok lah. Tetapi kalau nak dikira mudarat, McDonald, KFC berapa ramai yang sakit jantung, kencing manis, darah tinggi lagi banyak daripada yang mati bara rokok. Tapi itu pendapat, cuma benda-benda mazmumah, benda-benda yang buruk pandangan pada masyarakat. GST tak jadi salah. Saya tak nampak ada nas yang boleh menyalahkan kerajaan mengambil GST. Saya bukan orang UMNO, saya bukan orang kerajaan, tapi tidak ada nas, tak ada. Itu pendapat ulang, itu pendapat orang. Okey, jadi kita sambung kuliah pada minggu hadapan. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.